السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. Yang dimuliakan Al-Fadil Tuan Imam Tuan Bilal Pengurusi dan ahli kuasa masjid, para alim ulama, tuan-tuan guru asatizah, seterusnya sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita manjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan limpah rahmatnya, kita dapat pada pagi ini bersama-sama menunaikan solat subuh secara berjamaah, dan seterusnya kita diberikan kekuatan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita berada di tahun baru Hijrah bulan Islam, di mana semalam kita membaca doa akhir tahun dan doa awal tahun, bagaimana diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang bagaimana kelebihan berdoa di hujung tahun dan di awal tahun. Tetapi dengan doa yang bukan doa khusus. Tidak semestinya doa awal tahun, akhir tahun. Tidak semestinya apa-apa doa sahaja. Kerana tidak ada dalil ia merupakan doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kena faham. Ada setengah kita tak boleh dia kata kena doa akhir tahun tu je, ataupun kena doa awal tahun tu je. Itu silap di situ. Dan kalau kita melihat bagaimana penetapan ma'al hijrah ini, tahun hijrah di dalam Islam, kalau kita menyusuri sejarah, sedikit saya sentuh berkenaan dengan ma'al hijrah ini, awal Muharram ini. Ia bermula pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika mana Sayyidina Umar menjadi khalifah selepas daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika mana beliau menjadi khalifah, ada surat-surat yang dihantar daripada gubernur-gubernur. Kalau macam kita menteri besar hantar surat pada Perdana Menteri, macam tu. Wilayah-wilayah ni, negeri-negeri ni ada gubernur-gubernur yang dilantik. Maka apabila sampai surat tersebut, sebelum tu tak ada tarikh surat tu bila-bila.
terus sampai ke pejabat Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan apabila sampai tanpa tarikh menyebabkan tak tahu mana surat hak dulu sampai. Akhirnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ni dia bincang dengan menteri-menteri dia macam mana nak buat. Lalu hasil perbincangan tersebut dibuat penetapan untuk mengguna pakai tarikh dalam Islam. Itu tarikh dalam setiap urusan surat menyurat. Bagi penetapan tarikh itu, dia bincang berbagai-bagai cadangan keluar. Di antaranya ambil tarikh peristiwa nuzul Quran untuk penetapan sebagai awal hijrah, awal Muharram, bulan Islam. Dan berbagai-bagai cadangan. Dan di antara cadangannya ialah yang keluar juga ialah permulaan bulan Islam ini, tahun hijrah Islam ini diambil daripada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dan apabila dikaji, dibahaskan, memandangkan peristiwa hijrah ini adalah peristiwa yang besar, peristiwa yang haibat. Di dalamnya macam-macam perkara yang berlaku yang diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perancangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Dan juga bagaimana kehaibatan ganjaran pahala bagi orang yang berhijrah. Sehingga disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berhijrah, man hajara ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Tuan-tuan muslim-muslimat, barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka pahala dia punya hebat, hijrahnya itu adalah kerana Allah dan Rasul. Dan orang-orang yang berhijrah ni adalah golongan yang dia dijanjikan masuk ke dalam syurga. Dia ada 3 golongan kan, kalau tuan-tuan ingat yang Nabi sebut. 3 golongan ni tuan-tuan muslim-muslimat, kalau dia termasuk dalam 3 golongan ni, dia confirm dia boleh masuk syurga. Ni golongan syurga. Yang pertama, orang berhijrah sehinggalah tahun yang ke-6, sehingga tahun yang ke-6, 6 tahun. Sesiapa yang dia hijrah dalam tempoh masa tersebut, maka dia ni ganjaran pahala dia adalah ahli syurga. Bagaimana Nabi sebut, la hijrata ba'dal fathi. Tidak lagi dikira pahala hijrah, ataupun tidak lagi dikira hijrah ni selepas daripada fathi, iaitu peristiwa pembukaan Mekah. Peristiwa pembukaan Mekah berlaku pada tahun keberapa? Tahun ke-7 Hijriah. Okay. Golongan yang kedua yang masuk syurga ni, golongan syurga ni ialah ahli Badar, yang berperang dalam peristiwa peperangan Badar Al-Kubra. Dia ahli syurga. Sebab itulah para sahabat khulafa ni, bila ada masalah, bila ada sahabat yang kemuka pandangan apa semua, dia akan tanya, adakah kamu ahli Badar? Dia tanya.
Bagaimana Allah muliakan ahli Badar. Takkanlah kita manusia tak muliakan ahli Badar. Itu golongan kedua. Golongan yang ketiga ialah tuan-tuan, ialah golongan yang menyertai bai'atul ridwan. Bai'atul ridwan, peristiwa yang berlaku dalam Sulhul Hudaibiyah. Sulhul Hudaibiyah dalam tahun ke-6 Hijriyah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menunaikan umrah ke Baitullah di Makkah, kemudian disekat umrah tersebut. Sahabat yang ikut Bai'atul Ridwan juga mendapat pahala daripada pahala ahli syurga. Maka ditetapkanlah bermula peristiwa awal Muharram bulan Islam itu ialah dimulakan dengan tahun Hijriyah, iaitu peristiwa tanggal tarikh Nabi kita memulakan hijrah daripada Makkah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Maka bermula daripada situlah surat yang sampai kepada Umar mesti ditulis tarikh bagi memudahkan pengurusan pentadbiran dalam khalifah, iaitu negara Islam. Okey tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita kembali kepada kitab yang kita baca, iaitu di dalam kitab yang berkaitan dengan al-iman bi yaumil akhirati, beriman pada hari akhirat. Di mana di antara alamat-alamat besar kiamat ialah kemunculan Imam Mahdi yang kita lihat daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut berkenaan dengan kemunculan Imam Mahdi pada akhir zaman. Dan peristiwa kemunculan Imam Mahdi ini mempunyai hadis-hadis sahih yang banyak. Mempunyai hadis sahih yang banyak tuan-tuan. Dan para sahabat sendiri dia meriwayatkan banyak hadis yang menyentuh dan berkaitan dengan kemunculan Imam Mahdi yang merupakan di antara alamat-alamat besar menandakan kedatangan hari kiamat. Jumlah para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tentang kemunculan Imam Mahdi, ia berjumlah 26 orang sahabat. Ini kuat dan tuan-tuan, menunjukkan benarnya kemunculan Imam Mahdi. Di antara sahabat yang meriwayatkan tentang kemunculan Imam Mahdi ialah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, termasuk juga Sayyidina Ali bin Abi Talib, Tulaihah bin Ubaidillah, Abdul Rahman bin Auf, Hassan bin Ali, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abi Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Umar bin Yasir, Auf bin Malik, Saubani, Kirah bin Iyas, Ali Hilali, Huzaifah bin Liman, Abdullah bin Haris bin Juzi, Auf bin Malik, Amran bin Husain, Abu Latifi, dan Jabir Sadiqi radhiyallahu anhu, dan bersama dengan para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada 26 orang sahabat yang menukilkan, meriwayatkan tentang hadis berkenaan zahirnya Imam Mahdi. Dan ada hadis yang taraf dia hadis mutawatir.
Hadis mutawatir, tahu? Dia hadis ni dia ada kategori dia. Hadis sahih li zatihi, hadis sahih li ghairihi, hadis hasan ada. Orang belajar ilmu hadis. Hadis mutawatir ni ialah sanad yang bersambung. An dengan perawi yang membawa hadis itu adalah golongan yang tidak mempunyai apa-apa masalah daripada kedudukan dia. Mana tak ada yang bersikap bohong, tak ada yang menipu, tak ada. Ini hadis mutawatir. Sehingga dia sampai kepada siapa? Kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kedudukan hadis yang tinggi. Di mana di antara yang meriwayatkan hadis Imam Mahdi yang sampai kepada tahap mutawatir. Di antara alim ulama itu ialah Hafiz Abu Husain Muhammad bin Husain Abrari. Ini ulama-ulama yang hebat. Muhammad Al-Barzanji, Muhammad Saparini, Al-Qadi Muhammad bin Ali Syawkani, Sadiq Hazam Qanuji, dan ada di kalangan ulama-ulama mutaakhirin. Ulama yang terkini, di antaranya Syekh Muhammad Ja'far Al-Katani. Ini di antara ulama-ulama yang meriwayatkan, yang membawa hadis yang bertaraf mutawatir. Dan juga ada daripada kalangan ulama ilmu hadis yang pakar dalam ilmu hadis, yang juga meriwayatkan berkenaan dengan zahirnya Imam Mahdi, yang mana jumlah ulama daripada kalangan ulama hadis yang menyebut tentang munculnya Imam Mahdi ini, dia berjumlah 36 orang imam. Ini apa tinggi kedudukan. Ada 36 orang imam hadis yang meriwayatkan tentang kemunculan Imam Mahdi. Diletakkan dalam kitab-kitab hadis yang dikarang oleh ulama hadis ini. Di antaranya ialah Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Nasa'i. Ini ulama hadis belaka ni. Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Hubban, ini Imam Al-Hakim, dan lain-lain daripada kalangan ulama-ulama hadis yang hebat. Ini sebahagian daripada ulama hadis yang disebut. Demikian juga daripada kalangan min kibaril ulama, iaitu daripada ulama-ulama hebat, ulama besar dalam sejarah Islam, yang telah mengarang kitab yang khusus yang membicarakan berkaitan dengan kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman. Di antaranya ialah Abu Bakar bin Abi Khasimah. Dia sekarang satu kitab yang detail lengkap berkenaan dengan Imam Mahdi ni, dengan dibawa hadis-hadis yang diletakkan, dipilih hadis, ditapis hadis tersebut daripada hadis-hadis yang sahih. Sebab Imam Mahdi ni ada kisah-kisah yang ditokok tambah. Dia cerita sedap, cerita tentang seorang lelaki yang akan muncul akhir zaman, yang dia akan membawa umat Nabi Muhammad SAW, dia akan pimpin, dia akan memperbaiki, dia akan islah, dia akan bawa keadilan, dia akan bawa kemakmuran. Sedap nak cerita. Dan orang dengar pun semangat. Kita ni kalau dengar semangat Imam Mahdi. Sehingga ada kisah Imam Mahdi berlaku
peristiwa cerita yang ditokok tambah, nak sedap ke cerita. Jadi kita hak mengajar ni kena ambil perhatian juga, nak dengar pun kena pandai. Takut benda yang kita cerita tu tiada asas, tiada dalil, dan lebih membimbangkan takut dia tu dicedok daripada sumber-sumber Israeliat. Tahu Israeliat? Iaitu daripada orang Israel, Yahudi, yang buat sedap cerita tambah perisa-perisa, menyebabkan terpesong. Golongan Syiah dia ada cerita dia berkenaan dengan Imam Mahdi. Ini golongan Syiah. Dia menyatakan bahawa Imam Mahdi ni telah muncul dah 5,000 tahun lepas telah muncul. Dan Imam Mahdi ni dia kata, dia khabar dia adalah daripada ulama Syiah yang 12. Syiah kan dia ada imam 12 kan. Orang belajar Syiah. Ada orang belajar Syiah, ada Syiah ni. Ada 12 imam. Dia kata imam daripada 12 tu ada yang dah menjadi Imam Mahdi, muncul dah, tetapi disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, duduk dalam satu gua. Duduk dalam gua, susuk situ, duduk diam dalam gua, dan dia akan muncul bila tiba masa dia. Ini Syiah. Jadi kena hati-hati. Lalu dia buat kitab, ada dalil, ada hadis-hadis yang menyokong fakta-fakta berkenaan dengan kemunculan Imam Mahdi. Di antara imam yang mengarang kitab juga ialah Hafiz Abu Naim, Imam Sayuti, Ummaddin bin Kathir, Ibnu Hujar Al-Makki, Muhammad bin Ismail San'ani, dan juga guru kami Syekh Abdul Muhsin Ibadi dan lain-lain. Banyak karangan-karangan kitab. Jadi kalau ada karangan kitab yang kita nak cari, ambil daripada karangan kitab ulama yang disebut namanya ini. Oleh itu kita hendaklah memandang berat kepada sesiapa sahaja yang mempertikai atau memandang ringan tentang hadis zahirnya Imam Mahdi, yang sering kali dilakukan oleh orang-orang yang tidak mendalami di dalam ilmu hadis. Kadang-kadang ada yang memungkakan pendapat yang jahil atau bertaklid. Taklid ni diikut je tanpa ada ilmu, tanpa ada kajian, supaya kita tidak terjatuh ke dalam pandangan yang menafikan tentang zahir Imam Mahdi, atau pandangan yang mengiyakan kemunculan Imam Mahdi tetapi tanpa berpandukan kepada panduan hadis yang sahih, tetapi semata-mata berpandukan kepada akal pemikiran sendiri yang akhirnya menyesatkan umat Islam itu daripada akidah Islam yang sebenarnya. Yang itu yang kita nak jaga betul-betul. Okey. Seterusnya pandangan para ulama muktabar berhubung dengan Imam Mahdi. Di antaranya ulama muktabar dia bagi pandangan berkenaan dengan isu dan situasi berkaitan dengan peristiwa muncul Imam Mahdi ini. Di antaranya ialah Al-Imam Hafiz Ibnu Kathir dalam tafsir dia menyatakan bahawa menurut pendapat dasarkan hadis-hadis yang sahih, yang mutawatir,
bahawa pada akhir zaman, dekat dengan kiamat, akan muncul kepimpinan. Yang mana kepimpinan dia akan pimpin umat Islam. Dia akan pimpin kita. Dan dia diberi gelaran imam. Imam. Imam ni orang duduk depan. Tu makna imam. Imam ni perkataan bahasa Arab. Sebab tu solat orang panggil duduk depan imam. Imam ni dia pimpin jemaah. Kita kena ikut imam. Bila sebut imam, kena ikut imam. Kita duduk belakang. Jangan kita pula lawan tu imam. Demikian juga dalam Islam, pemimpin ni disebut imam. Dia yang akan memandu hala tuju perjalanan kita dalam mengharungi kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dengan panduan apa? Dengan panduan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Akhir zaman di antara imam yang memimpin ialah Imam Mahdi. Hafiz Ibn Katsir sebut. Ia adalah imam yang ditunggu. Maka kita pun tunggulah Imam Mahdi. Apabila tiba waktu dan masa. Bila tempoh waktu dan masa, Hafiz Ibn Katsir sebut, masa kemunculan Imam Mahdi itu di sisi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh nak jangka bila dia muncul. Ada yang sebut 2024. Tahun depan akan muncul Imam Mahdi. Macam-macam pandangan pada 2020 lah, macam-macam. Ini ditolak oleh para alim ulama. Tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran. Ada yang kata macam tadi lah, golongan Syiah Rafidah ada sebut muncul dah, tapi disembunyikan di gua yang terletak di satu tempat yang bernama Samra. Ini ditolak. Tak ada bukti, tak ada dalil. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di karang kitab, dalam kitab dia yang hebat, iaitu kitab yang bernama Fathul Bari, kitab hadis Fathul Bari. Dia sebut, telah berkata Abu Hasan Khas'i Al-Abdi di dalam Munaqib Syafi'i, dah khabar berita ni adalah mutawatir. Maknanya daripada sahabat sehinggalah Rasulullah SAW, ulama, tabi'in, sahabat sehingga Nabi. Yang dia menyatakan bahawa khabar ini mutawatir, bahawa Imam Mahdi ini dia muncul, kemunculannya ialah daripada kalangan umat ini. Apa maksud umat ini, tuan-tuan? Iaitu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Daripada kita dia akan muncul. Ibn Hajar Haytimi disebut dalam kitabnya Al-Mukhtasir fi Al-Imam Al-Mahdi Al-Munzir. Kitab tajuk dia ringkasan berkenaan dengan Imam Mahdi, imam yang ditunggu. Dia ditemui oleh beberapa umat Islam, kawan-kawan dia jumpa dengan Ibn Hajar Al-Haytimi. Lalu mereka minta Ibn Hajar ni supaya karang kitab dalam isu berkaitan dengan Imam Mahdi. Sebab berlaku polemik, bercampur gaul, cerita, kisah. Mereka minta Ibn Hajar tolong karang satu kitab. Mukhtasar. Mukhtasar ni makna ringkas, padu, padat, berkaitan dengan Imam Mahdi yang ditunggu.
Lalu dia buat satu kitab. Dia buat satu kitab. Di dalam kitab tersebut dia menerangkan berkaitan dengan apa yang disebut, apa yang perlu diketahui tentang kepribadian Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu itu. Dengan tujuan dia, tuan-tuan muslim-muslimat, untuk merungkai kekeliruan dan juga menolak dakwaan-dakwaan daripada orang-orang yang mengaku dirinya Imam Mahdi. Daripada zaman selepas Nabi Muhammad SAW wafat, zaman khulafa apa semua, telah berlaku kisah bagaimana munculnya individu yang mengaku dirinya Imam Mahdi. Jadi kita nak tengok macam mana? Kena berpandukan pada panduan hadis-hadis Nabi. Ada yang mengaku menjadi Imam Mahdi, yang berlaku ada apa, pergi ke Mekah, dia serang Kaabah, jadi dia mengaku dia Imam Mahdi. Macam-macam dakwaan yang muncul. Semua itu adalah ditolak. Tidak menepati ciri-ciri Imam Mahdi. Sebab ada cirinya terperinci disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwaan-dakwaan itu ditolak. Orang yang mengaku Imam Mahdi tanpa menepati ciri-ciri yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia merupakan suatu kesesatan, dakwaan yang menyesatkan. Menyesatkan. Dalam kitab itu diterang dengan jelas. Syekh Al-Aslami Ibn Taymiyah, dia menyebut bagaimana hadis-hadis yang menjadi hujjah berhubung dengan muncul Imam Mahdi, ianya boleh diambil daripada hadis-hadis sahih sahaja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Ahmad dan lain-lain daripada ulama hadis yang muktabar. Imam Syaukani disebut juga hadis-hadis yang diriwayatkan berhubung dengan munculnya Imam Mahdi. Imam Syaukani dia kaji hadis. Ulama hebat. Dia khabar bila dia kaji hadis-hadis berkaitan dengan muncul Imam Mahdi, dia mendapati bahawa sebanyak 50 hadis. Ada 50 hadis. Yang mana hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi yang boleh dikategorikan sebagai hadis yang sahih. Hadis sahih. Dalam 50 hadis itu ada hadis hasan. Dan juga ada hadis yang dikenali sebagai hadis dhaif, tetapi hadis tersebut dikuatkan dengan hadis yang lain. Maknanya ada 50 hadis yang kita boleh ambil panduan. Di dalam kitab Al-Jama'ah Al-Usul, dia menyatakan tentang hadis yang menyatakan zahirnya Imam Mahdi. Telah masyhur di kalangan ulama salaf dan khalaf bahawa di akhir zaman mesti muncul seorang lelaki di kalangan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ahli bait. Imam Mahdi ini daripada ahli bait keluarga Nabi, yang mana dinamakan Imam Mahdi. Ia memerintah kerajaan Islam dan ia dipatuhi oleh umat Islam. Ia memerintah dengan adil dan menegakkan agama, pandukan Quran, hadis. Selepasnya zahirlah Dajjal dan turunnya Nabi Isa Al-Masih bin Maryam alaihissalam. Kedua-duanya iaitu Nabi Isa dan Imam Mahdi bantu-membantu untuk membunuh Dajjal.
Hadis yang menceritakan muncul Imam Mahdi ini diriwayatkan oleh para sahabat yang terpilih dan telah mengeluarkannya oleh ulama besar di dalam ilmu hadis seperti Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Tabrani, Imam Buzzar, Imam Ahmad, Imam Hakim dan lain-lainnya radhiyallahu ajma'in. Banyak lagi imam-imam hadis yang telah menukilkan, meriwayatkan tentang hadis berkaitan dengan zahirnya Imam Mahdi. Okey. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa kemunculan Imam Mahdi ini yang diletakkan dalam kategori alamat-alamat besar kiamat, ianya adalah perkara yang sahih, dikuatkan dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mutawatir, yang sampai kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi kewajipan kepada kita umat Islam untuk meyakini, beriman dengan peristiwa kemunculan Imam Mahdi. InsyaAllah kita akan sambung, kita akan melihat tanda-tanda Imam Mahdi. Macam mana nak kenal Imam Mahdi? Takdir esok muncul individu yang mendakwa dia Imam Mahdi. Apa tanda yang berpandukan kepada hadis yang boleh membedakan di antara Imam Mahdi yang sebenar dengan Imam Mahdi yang palsu daripada dakwaan semata-mata. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dalam tahun baru Hijriyah ini. Nama dah tahun baru Hijriyah. Mudah-mudahan kita terapkan azam dalam diri kita, dalam jiwa kita untuk kita berhijrah. Nak hijrah daripada Mekah ke tempat lain tak ada dah, la hijrah ba'dal fathi, tetapi pahala hijrah itu adalah dengan kita berhijrah daripada baik kepada lebih baik, daripada tidak baik kepada baik, daripada sebelum ini kita Islam gitu-gitu je. Semayang jemaah pun jarang-jarang sekali, nak duduk dalam majlis ilmu pun jarang-jarang sekali. Lepas ni kita tanamkan azam kita, minta dengan Allah Ta'ala, tahun hijrah ni aku nak berazam, biar solat jemaah aku di masjid 5 waktu, biar aku boleh bangun malam, biar aku sentiasa berdamping di dalam majlis ilmu Allah Ta'ala. Kerana sentiasa kita berada dalam majlis ilmu, di antara ubat yang paling mujarab untuk kita melembutkan hati kita. Kalau kita jauh dalam majlis ilmu, hati kita jadi keras. Hati ni bila keras, maknanya dia semakin jauh daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna na'udzubika minal ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yastajabu lah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.